Maka kata Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, kata wa'rif dawama ihsanillahi ilaika ma'a mukhalafatika li amrih wa hilmahu anka ma'a i'radika an dhikrih wa satrahu alayka ma'a qillati hayaika minhu wa ghinahu anka ma'a faqrika ilaih. Maka kata pengarang kita, ia kata, dan hendaklah engkau tahu apa? Tahu tentang sentiasa ai dawam. Dawam ni dia panggil berlaku sama-sama lah. Nah, ambil tahu olehmu tentang sentiasa berlaku baik Allah kepada engkau. Jadi ambil tahu wahai orang yang beriman tentang baiknya Allah kepada buat baik Allah terhadap kamu tu sama-sama. Jadi tidak ada satu masa pun yang kita sunyi daripada baik Allah kepada kita. Tetapi di sini pengarang kita ni, imam ni, ia kutip kita sikit. Nawi kita khabar. Ia kata, dan ambil tahu tentang buat baik Tuhan kepada engkau sepanjang masa dan sama-sama patut serta menyalahi engkau bagi suruhannya. Jadi Tuhan ni dia buat baik kepada kita semua. Tuhan tak pernah lupa kita. Bahkan yang paling buat baik kepada kita adalah itlaq, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama, kita ni banyak menyalahi apa-apa hak Tuhan suruh kita. Tuhan suruh buat, kita tinggal menyalahi. Tuhan suruh kita tinggal, kita pergi buat, menyalahi. Jadi dia panggil apa? Baik Tuhan turun kena kita dan jahat kita akan pergi kepada Allah. Sebab tu ada seorang ulama besar, dia berdiri di padang Arafah ketika dia pergi buat haji di Mekah. Maka daripada rukun yang asasi yang besar dalam khidmah buat haji ni ialah kena dia panggil apa, wukuf di padang Arafah. Kawasan di Mekah. Tu. Maka jikalau siapa-siapa yang luput wukuf, maka dia panggil tak sah haji dia. Bahkan Nabi kata al-hajju Arafah. Nak tak besar rukun duduk diri di padang Arafah ni, Nabi kata bermula haji tu Arafah. Pasal tu, maka hak lain kalau tinggal boleh ganti. Dia bayar dam apa semua boleh hak lain. Lepas tu kau buat semula pun tak apa. Tak boleh buat lah ni, nanti buat semula. Tapi dia luput dia apa tak jadi dah. Kena pergi buat tahun depan pula tu. Tu. Maka dia diri di padang Arafah. Maka padang Arafah ni maklumlah saudara semua, tempat orang pergi buat haji tu nak pergi bersih diri daripada dia panggil cemar-cemar dosa. Dan di situ tu pakaian pun pakaian akhirat dah. Ada izar, kain di bawah, lepas tu kain di atas yang kita orang lelaki ni atau perempuan tak ada polah dia tu. Sebab dia kena tutup aurah dia. Maka pakaian tu mengingat kita kepada akhirat dah. Sebab akhirat semua tu bangkit sama ya. Tak kira orang pakai, orang kaya, orang jangan, orang huduh, bangkit sama, ai tidak ada pakaian sama belaka. Maka begitu juga di padang Arafah, tak kira orang jenis mana, bangsa mana, pakaian serupa belaka. Maka pada hari itu tu hari yang
orang panggil pun kita ni berhajat kepada rahmat Tuhan yang sangat banyak. Dan hari tu Tuhan curah rahmat dia dan ampunan dia kepada hamba dia. Lebih-lebih lagi orang duduk diri di padang Arafah. Siapakah ulama ni wak yakin dia kata siapa yang duduk diri di padang Arafah tiba-tiba dia syok dalam hati dia, Tuhan ampun kedak dosa aku ni. Nah, dia syok gitu. Maka waknya kasar dia bersangat dia, maka dia tak organisasi wahji klik-klik. Dia kata. Nah, tak. Nah, kata wajib mesti orang yang itu daripada Arafah dapat ampunan daripada Allah. Nah, sebab apa? Sebab situ tempat ampun dah. Nah, tempat Tuhan nak ampun dah. Hari itu tu Tuhan henai pula. Tuhan henai orang duduk di padang Arafah, duduk di padang Arafah, Tuhan henai kepada para malaikat. Nah, hei malaikat aku nuklih kepada hamba aku tu. Nah, dia tinggal umur masing-masing jauh mari untuk mari berdiri di tempat ini. Nah, maka lobo-lobo kepada rahmatku dan ampunanku. Maka wahai malaikat aku saksikan aku ampun dosa hamba-hamba aku ni. Nah, orang berdiri di padang Arafah. Yang sangat hebat dan sangat lebih. Sebab tu para ulama yang baca Quran dan baca hadis-hadis Nabi dan pendapat para sahabat dan ulama, dia yakin. Nah, kata setiap orang yang mari berdiri di padang Arafah dan dia ni dia panggil minta maaf dengan Allah, dia panggil mesti dia dapat ampunan daripada Allah. Nah, dan pada galik saudara semua, pada galik orang yang pergi di tempat tu dan benar-benar dia minta ampun, pada galik teriak. Nah, tepat sebab rahmat. Tepat dia rahmat banyak ni. Nah, dia orang panggil pun dia berlaku dengan kita benda yang kita tak khabar nak berlaku dengan kita, tak suka-suka nak berlaku. Dia berlaku dengan sendiri, udara dia hirat kita pergi diri. Nah, apabila rahmat banyak, rahmat limpah, dia lagu tu lah hati pun dia lembut. Nah, kita berasa rapat dengan Allah. Nah, itu dia. Jadi berasa makna-makna yang baik-baik itu akan berasa ke dalam hati-hati orang yang duduk tepat semacam itu. Nah, tapi musim tu ya musim haji ya. Nah, cuba lagi biar lain tak berasa apa kali. Nah, sebab tu misalnya orang lagi buat haji di Mekah ni, pada wali apabila orang kita ni, orang ASEAN ni, orang Malaysia, Indonesia, kita orang Thailand apa gitu gini, pada wali dia pergi Mekah kau pergi mana? Pergi Madinah dulu. Nah, nak pergi lewat orang nak masuk orang panggil nak pergi wukuf dah, dia mau pergi hadap Mekah, lepas tu kau pergi Madinah. Tapi pada balik agak pergi awal kita ni. Nah, habis tu kita duduk 40 hari tu. Nah, pergi awal, maka siapa di orang panggil pematar judah dulu learning di Madinah pun ada berapa kali learning. Senin tu di Madinah dulu dah. Maka duduk di Madinah. Duduk di mana? Tu. Duduk situ 8 hari lebih kurang semaya 40 waktu, barulah pergi kepada Mekah. Maka masuk Mekah ni dan niat orang panggil wa umrah di orang panggil Padabir ataupun Zulhulaifah. Nah, pergi siapa di Mekah maka wa umrah pun sudah rehat lah. Nanti masuk bulan Zulhijjah tu. Nah, barulah orang panggil apa? Tepat lapar lah yaum tarwiyah, hari tarwiyah tu lah baru kita niat di pitu umuh kita duduk sewa tu, keluar pergi kepada Mina, lepas tu pergi kepada Arafah. Lagu tu lah. Maka belum pada tu mari buat umrah pasiat tu. Nah, ada 20 hari lagi lebih kurang tu jalan dah. Tak sah wak pergi dah lah. Nah, wak pergi ziarah di Ji'rana, tempat nak orang panggil tempat Nabi. Ihram wa umrah pergi di panggil Tan'im, pergi di Hudaibiyah. Nah, dan pergi di kesai-kesai tempat jalan, tempat orang wak Quran, tempat tulis Quran. Dan dari tempat hak tak sah wak pergi pada Arafah. Wak pergi. Hari tu kita pergi awal tu boleh naik Jabal Rahmah tu. Bupian musim Arab, musim wukuf sungguh tak lagi dah situ. Tak lagi dah. Ni jadi kawasan orang lain, orang Arab saja situ. Kita jauh gerak tu daripada kawasan tu. Tapi kalau boleh pergi pun pergi belum tu. Tapi pergi belum tu tak ada bahasa apa ni. Tak ada bahasa apa. Sebab apa? Ya musimnya tak sampai lagi. Rahmat tu tak turun lagi.
Sebab tu dia panggil tak ada bahasa kerana. Tapi cuba lagi hari Arafah, udara lain, perasaan lain. Supaya kita lah. Nah, kita nak nampak jelas-jelas cerak-ceraknya bulan Ramadan. Nah, itu kan? Ada. Berapa yang masuk bulan Ramadan, berapa tak kita? Berapa? Sebab apa? Udara lain. Rahmat Tuhan banyak Tuhan turun. Sebab tu kita bahasa lembut hati kita, bahasa berjuru, bahasa orang panggil semangat nak buat ibadat. Nah, bahasa tak suka dan benci kepada maksiat. Nah, itu dia panggil rahmat. Nah, maka seorang ulama ni dia duduk di padang Arafah. Nah, tak ada orang panggil masuk-masuk duduk pak teduh. Siapa ke orang mai tak payung pun dia tahu waktu duduk payung waktu duduk. Tu dia. Duduk berdiri. Lepas tu dah apa tu duduk minta ampun dengan Allah. Nah, menangis sungguh-sungguh, tak ada buti mulut, ya Allah, ampun dosa saya, ya Allah, ampun. Nah, tu. Sehingga orang lama mari daya. Wahai tuan guru, wahai syekh. Nah, tu dia. Dia panggil padai dah. Dia panggil diri muti jeje dah ni. Wa 3 je dah berdiri, tak ada duduk ni. Lepas tu panas cancang matahari ni. Nah, ada Tuhan ampun dah syekh panggil padai dah. Tu ya. Maka apa dia kata? Dia kata, ya, aku tak ada syak pun. Sikit pun tak terletak di hatiku. Kata aku tak dapat ampunan daripada Allah. Bahkan aku yakin penuh hatiku kata aku dapat syak ampunan daripada Allah. Tapi sebab apa aku kata lagu ni? Aku duduk lagu ni, aku malu ke Tuhan. Malu ya ni. Sebab malu ni buat aku kuat jadi aku lagu ni. Jadi aku ingat dosa-dosa kuat mari lepas mari dah. Lepas tu duduk bagaimana? Duduk mari kapuh dengan nikmat Tuhan yang beri kepadaku. Allah sihat, makan, orang panggil apa? Nyerah, dapat kenderaan, nak tu boleh, nak ni boleh. Orang panggil apa? Lipah nikmat hak Tuhan bagi. Tapi dalam masa yang sama banyak kuat hak Tuhan lagi. Aku tinggal hak Tuhan suruh. Ani malu ni. Sebab tu dia panggil duk lagu tu daripada Arafah, malu ke Tuhan. Walaupun aku tak sok Tuhan pun cerak dah, tapi malunya aku kepada Allah. Ani Syekh Mullah Ramadan Al-Buti rahimahullah. Jadi itu yang pertama. Sebab tu ada seorang ulama lagi nama dia panggil dia ni pencuri dia ni. Dia panggil Al-Fudail bin Iyad. Tu. Ai lama dia bercuri. Siapakah orang di kawasan itu takut berlakulah ke dia. Takut sungguh-sungguh. Jadi kalau nak sampai ke kawasan itu orang lari dah. Mana kawasan itu kan? Oh jangan gila. Situ tu Fudail ada situ tu. Dan Soho nama dia. Dia panggil apa? Penyamung. Tu. Maka satu ketika dia ni dia panggil apa berjanji dengan seorang perempuan, suruh buka pintu ke dia nak panjat naik. Maka dia mau takut. Dia nak apa boleh. Maka tengah-tengah dia naik panjat dia panggil rumah nak masuk dalam bilik perempuan yang dia panggil apa kena buka pintu ke dia tu. Maka dia panjat naik, tengah-tengah naik ada orang baca Quran di tepi dalam bilik itu. Tepi ada orang baca Quran. Maka baca ayat Quran apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tak sampai masa lagi ke orang beriman. Hati kamu nak khusyuk dan panggil nak kembali kepada Allah. Tak sampai masa lagi kamu nak tinggal benda-benda maksiat ni. Tak sampai masa lagi kamu nak jadi hamba Tuhan yang baik, yang buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Tak sampai masa lagi ke. Dia. Maka dengan ayat tu tak tahu piyo hau baca kena pun dak. Duk mana hau dengar suara macam gitu ya. Dan nak buat maksiat cerak-cerak ada, tapi masuk cok dalam hati dia. Dia panjang tu. Dia kata ya Tuhan siapa masa siapa dah. Atau siapa dah. Maka turun gelik. Itu dia. Maka taubat kepada Allah. Semua hak yang mari lepas mari dah. Bunuh orang, rapah harta orang. Maka jadi berjuru, baru lepas tu jadi ulama besar lepas pada tu. Tu. Maka benda hal lagu ni jika saya saudara semua supa berlaku ya atas dunia ni. Jikalau kita mari ambil dua perkara mari hipung. Tu dia. Maka ia akan berlaku dalam jiwa kita benda yang kita tak pernah rasa. Dah mana baik-baik. Lepas tu cepat kita sapa kepada Allah. Lepas tu cepat Tuhan buka pintu kepada kita masuk jumpa dia. Gapo dua perkara ni iaitu
Ingat nikmat-nikmat hak Tuhan beri kepada kita yang kita tak sunyi daripadanya, kita dapat sama-sama. Lepas tu ingat sebaliknya pula salah kita terhadap Allah. Nah, penggu dua tu. Nah, ingat hak baik, lepas tu ingat hak kita buat jahat tu. Itu dia dua tu. Maka dan kita ingat sama, ia akan menumbuhlah jiwa kita malu kepada Allah. Nah, itu dia. Malu kepada Allah. Lepas tu ya hirat kita pergi ke mana? Pergi kepada taubah. Hirat pergi kepada taubah. Nah, maka siapa yang dapat kurnia taubah daripada Allah, itu pintu berjaya dah buka depan dia dah. Nah, tu. Ni dia panggil pengajar kita ni, yang hubat penawari kepada kita. Lebih-lebih lagi kita orang yang hati keras ni, orang yang jauh daripada Allah ni, orang yang orang panggil orang mengajar supaya orang tak mengajar, dengar supaya tak dengar. Ni kita nak benar-benar kepada nasihat orang panggil syekh kita pada malam ni. Nah, tu. Lagi pula dia kata apa, wahil mahu anka ma'a i'radika an zikri. Nah, dan Tuhan tak balah, tak turun bala. Tuhan marah tapi Tuhan tak denda. Nah, sabar Tuhan, hilm Tuhan daripada engkau. Nah, padahal mung ni nah sentiasa paling belakang we ke dia. Nah, paling belakang we ke dia. Nak tahu orang panggil mung tak hargai perintah Tuhan. Nah, Tuhan royak supaya tak royak, Tuhan larang supaya tak larang. Nah, ada dia. Dan tapi Tuhan kuasa nak seksa, Tuhan kuasa nak turun bala. Nah, sebab kita dalam geng-geng repang dalam kamu Tuhan ya kita ni. Nah, tapi Tuhan tak buat. Tuhan we peluang lagi kita. We peluang, lepas we peluang. Nah, tapi dalam masa yang sama teruk mu ni. Nah, dia panggil tak berasa nak sebut Tuhan, tak berasa nak ingat kepada kasih Tuhan, kasih saya Tuhan kepadamu langsung. Nah, ada dia. Sebab tu ni orang kita yang tak berjurus dah seperti kita mau pada hari ni. Ada pun orang yang berjurus ni, hujan turun ni. Hujan turun dengan bentuk air ni, ia terima kasih kepada Allah. Nah, sebab apa? Dia kata terima kasih Tuhan yang akan menurunkan air yang jernih, yang sedap, dan kamu tak turun batu daripada langit turun atas kepala kami. Nah, sebab apa? Kami dosa banyak. Nah, banyak dosa kami ni. Kalau kamu turun batu pun kena tindih kami pun, tu pun rengil lagi. Nah, tapi kamu tak turun batu sadah, kamu turun nikmat pula. Ni, orang ada siapa dengan Tuhan, yang nampak dia panggil besar belaka hak Tuhan beri. Nah, lebih-lebih lagi masalah ingat Tuhan dan sebut Tuhan. Benda ni saudara semua. Nah, bagi siapa-siapa tak kira lah yang dia panggil duk cari jalan nak selamat nah di atas dunia ni, dan ketika masuk dia kubur nanti dan di padang mahsyar kelak, nah ada maka kena ambil berat, kena ada benar dah dalam hidup kita. Nah, apa ni? Ingat Tuhan, sebut Tuhan. Siapakah hebat tak hebat, besar tak besar. Jadi pada satu hari ada seorang sahabat mari tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayyul mujahidina a'zamu ajra. Hei Rasulullah, orang yang keluar pergi jihad ramai-ramai tu, hak mana yang paling banyak pahala? Tanya Nabi. Nah, keluar ramai puluh-puluh ribu orang, beratus ribu lah lagi kita katanya. Tapi lah ramai-ramai tu hak manakah? Hak manakah yang paling banyaknya pahala tu hewi ke dia? Yang paling besarnya pahala yang tu hewi ke dia lebih daripada yang lain. Nah, maka apa Nabi jawab? Nabi kata, aktsaruhum lillahi dzikra. Ialah orang mujahidin yang paling banyak sebut Tuhan. Lah ramai-ramai tu piye sebut Tuhan banyak, orang itulah yang paling besar pahalanya. Nah, misalnya lagi 100 orang. Lah 100 orang tu ada seorang ni, orang ni lah yang lebih banyak daripada orang lain ingat kepada Allah dan sebut Allah. Maka pahala dia akan dapat banyak, nah, lebih daripada yang lain. Maka para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajra. Pas orang puasa ramai-ramai tu hak mana yang lebih hebat sekali di sisi Allah? Nah, tanya Nabi lagi. Para sahabat tanya dia nak buat, bukan tanya nak tahu saja dah. Nah, maka Nabi jawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Ialah orang puasa yang paling banyak sebut Tuhan. Hak itulah yang paling besar dan banyak pahalanya.
Nah, maka tanya lagi. Nah, orang semaya ramai-ramai ayyul musallina a'zamu ajra. Orang semaya ramai-ramai ni. Nah, tak dunia ni banyak mana orang Islam semaya. Nah, dia panggil apa? Ribu juta orang semaya. Tapi lah ramai-ramai tu, siapa yang lebih banyak dan besar pahala di sisi Allah? Maka Nabi jawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang semaya yang paling banyak ingat dan sebut Allah. Nah, tanya lagi, tanya. Dan apa tu? Ayyul mutasaddiqina a'zamu ajra, ayyul muzakkina a'zamu ajra, ayyul hujjaji a'zamu ajra. Tanya. Nah, orang sedekah ramai-ramai, hak mana yang paling banyak pahala? Orang yang pergi buat haji ramai-ramai, hak mana yang paling banyak pahala? Nabi jawab supaya belaka. Aktsaruhum lillahi dzikra, aktsaruhum lillahi dzikra. Nah, dan datang dalam hadis yang luar biasa kelebihannya, Nabi kata man ajaza minkum anil laili an yukabidah wa bakhila bil mali an yunfiqah wajabuna anil aduwi an yujahidah. Nah, fal yukthir zikrallahi ta'ala. Siapa-siapa yang tarak nak bangun malam supaya nak maya tahajud. Nah, tarak dia nak buat benda, tarak nak buat benda ni. Tarak benar. Lepas tu siapa pula yang saya nak belanja duit, nak sedekah orang, saya duit. Nak semaya malam pun tak sah. Nak sedekah pun tak sah. Lepas tu nakut pula nak pergi perang dengan musuh. Ai nak pergi keluar pergi berjihad. Takut belaka. Jadi hak besar-besar pahala jadi dia tak jadi nak buat. Bopi orang yang kelebihan sedekah, ya kupi. Bopi orang yang kelebihan tahajud, ya tak sik, ya lemah nak bangun. Bopi orang yang kelebihan jihad, ya menakut nak pergi keluar sebab mati ni. Nah, tapi pahala yang nak pahala orang qiyamul lail siapa cerah. Yang nak pahala orang sedekah, orang panggil penuh dengan duit-duit sedekah semua. Yang nak pahala orang yang mujahidin. Yang nak belaka tapi tuan menakau, tuan kupi dan tuan tak si bangun. Nah, nak buat lagu mana nak dapat benda tu? Nak buat lagu mana? Jawab benda ni dapat seperti yang keluar jihad. Tak ada lagi. Dapat seperti yang qiyamul lail. Tak ada lagi. Dapat seperti yang sedekah tak buti-buti. Buat satu je. Gapo Nabi kata? Sebut Tuhan banyak. Itu ya. Sebut Tuhan banyak. Nah, kalau gitu kelih. Nah, besar tak besar dan hebat tak hebat. Bahkan kata lagi saudara semua, Nabi kata apa? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Allah. Seumpama orang sebut Tuhan dengan orang tak sebut Tuhan, seumpama orang hidup dengan orang mati. Jadi orang tak sebut Tuhan ni dia mati, walau dia nyawa pun dikira mati ya. Dikira mati. Nah, itu dia. Adapun orang hidup hak sebenarnya ialah orang yang sentiasa sebut Allah. Bahkan saudara semua, Nabi Musa berjumpa dengan dia panggil apa ni? Kecek dengan Tuhan. Maka Nabi Musa tanya, ya Rabb, ya Allah, dia panggil apa? Jikalau engkau kasih kepada seorang hamba, apa tanda kata mengkasih ke dia? Maka manusia yang Tuhan kasih ni butunglah. Nah, maka semua orang nak jadi orang tu orang yang mengkasih. Maka jikalau kamu kasih ni, apa tanda ya Allah? Nah, maka Tuhan jawab, hei Musa, apabila ku cinta ke seorang ataupun kepada siapa-siapa di kalangan hamba-Ku, ja'altu fihi alamatain. Aku menjadikan di dia tu ada dua tanda Jikalau ada dua tanda di atas diri seorang, itu tanda kata Tuhan kasih kepada orang itu. Yang pertama apa? Ulhimuhu zikri. Dikai azkurah. Aku capak dalam hati dia, wa'wi dia tu berasa nak sebutku. Maka orang yang aku kasih lagu tu aku buat. Aku capak dalam hati dia, wa'wi dia tu nak sebut aku daripada masa ke masa. Nah, supaya apa? Supaya aku sebut dia, Tuhan kata. Sebab datang dalam hadis yang sahih, man zakarani
fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa sebut nama aku sebut nama dia. Siapa sebut aku sebut dia. Tuhan kata. Nah, tak ada dah saudara semua amalan yang nak hebat seperti ni. Amalan yang apabila kita buat Tuhan sebut nama kita. Nah, ada dia. Tak ada dah. Nah, ada. Lagi pula itu yang pertama, wa a'simuhu min maharimi wa sakhati, dan aku akan jaga dia, akan pagar dia daripada maksiat-maksiat yang ku marah. Nah ni. Jadi kalau aku kasih ni dua tak nak yang ada pada diri hamba ku. Dan apabila aku benci, aku menjadi aku tak suka, aku tak redha, juga dua perkara aku menjadikan dua alamat. Yang pertama, unsihi dzikri, aku melupakan dia sebutku, tak ingat langsung kepada aku. Nah, tak ingat langsung kepada Allah, walaupun dia tergelar dalam nikmat Tuhan, tapi dia tak pernah litah Allah dalam hati dia. Tak ingat sungguh-sungguh. Ini tanah kata apa ni? Orang ni dah keluar daripada kasih Allah kepada dia. Maksudnya golongan orang yang Tuhan marah. Nah, ini kita minta selamatlah, minta jauh. Nah. Dan kata seorang ulama yang besar nama Dhunnun al-Misri, nah, dia katakan man ishtaghala qalbuhu wa lisanuhu bi dzikrillah qadhafa Allahu fi qalbihi nural ishtiyaqi ilaihi. Siapa-siapa yang hati dia duk khija, lidah dia pun duk khija ai sebut Allah. Hati pun sebut, lidah pun sebut Tuhan. Maka siapa yang duk lagu tu, Tuhan capak dalam hati dia, nah, cahaya wa'u dia cinta kepada Allah. Nah, maka jalan yang paling baik, yang paling cepat, yang wa'u kita ni derah cinta kepada Allah, cepat tumbuh dalam jiwa kita cinta kepada Allah, tak ada hal lain, ialah sebut Tuhan dan ingat kepada Allah. Kalau gitu, nah, Tuhan tak denda kita ni, Tuhan tak turun bala ni, walaupun kita sentiasa orang panggil apa tak padu, tetap orang panggil suruh dia, arah dia. Nah, itu jangan buat kita kaya lah. Jangan buat kita kata tak apa itu ke. Kelih aku tak semaya, tak dapat bala apa dia. Nah, jangan. Nah, ada dia. Sebab Tuhan ni, Tuhan tak lupa. Nah, innallaha yuhmil wala yumhil. Tuhan wi peluang, wi hai okat, tapi Tuhan tak lupa nah. Tuhan tak lupa nah tentang kesalahan yang kita buat. Hak baik Tuhan tak lupa juga, hak jahat pun Tuhan tak lupa juga. Nah, hak jahat ni nanti masa ya bala turun, malaikat dia minta ampun dulu, minta maaf dulu, maka Tuhan batal nak turun bala tu. Nah, maka kelih kaum Nabi Daud yang Tuhan ubah rupa manusia kepada rupa babi dan kera tu. Nah, bukan je buat dosa sehari dua, bukan buat dosa setahun dua tahun. Nah, Tuhan peluang sampai kaya boleh hati. Tak apa dia igak semak dia panggil apa siapa masa setahun ni dia kami salah sungguh gak. Nah, Tuhan turun denda dah. Dia kalau Tuhan marah sungguh gak mati habis dah kami ni. Nah, sebab tu dia panggil boleh hati. Nah, tu dia tak dengar dah nasihat. Orang nasihat tak dengar dah, Nabi duk lari apa tak dengar dah. Nah, buat ikut dia tu. Nah, maka kata para ulama tafsir 40 tahun. Dia duk buat dosa tu Tuhan tak turun bala tu 40 tahun. Nah, lepas tu Tuhan turun 4 bala mengubahkan rupa daripada manusia kepada babi dan kera. Orang hak tua jadi babi, hak muda jadi kera. Lepas tu duk 3 hari mati semua. Nah, tu. Dan ingat satrahu alaika ma'a qillati hayaika minhu. Ingat tentang Tuhan tudung kesalahan kamu, keburukan kamu Tuhan tudung. Nah, tapi dalam masa yang sama mu tak berasa malu ke Tuhan anak ada. Nah, ada. Saudara semua tak kira saya saudara supaya belaka ya. Jikalau Tuhan buka, Tuhan mendedahkan tabang tak panggil tabir yang duk tudung kejahatan kita tu. Nah, keburukan kita tu yang kita buat seorang diri ataupun buat yang orang tak tahu tu.
hak Tuhan tudung tu. Jika Tuhan buka, Tuhan bedahkan, orang lain dapat, orang lain boleh kelih. Rasanya kalau saya saudara semua tak tegar dah saya. Tak tegar dah. Oh, bau tahu jahat weh. Nah, orang lagu ning. Nah, sah tak nak panggil apa? Nak sah tak nak tegar, nak kelih pun tak saya kelih. Nah, tapi hari ni kita kelih kat orang ni, Allah masya-Allah, kelih kat ni orang ni baiknya, bagusnya, kita kasih ke dia, kita hormat ke dia. Sebab apa? Sebab dia panggil sebab tabih hak comel hatu ada tudung tu. Nah, ada. Sebab tu saudara semua ni, kena terima kasih banyak-banyak ke Tuhan. Nah, lepas tu wi malu ke Tuhan wi banyak. Bukan kata dia Tuhan tudung lagu tak ada gapo Tuhan tudung kau kita boleh buat lagi itu kak. Bukan lagu tu. Tuhan tak tudung supaya kita buat tambah dak. Nah, tapi Tuhan kasih kita. Saya kepada kita nak jaga kemuliaan kita, nak orang lain hormat kepada kita, maka Tuhan tudung. Tapi jika kita tak reti, jika kita kau buat kolawai, lama-lama baik Tuhan buka sudah. Cup halu dah. Ada. Cup ke mana cup? Cup tak molek lalu dah. Sebab apa? Sebab semua ni makhluk semua lebih-lebih lagi kita manusia ni saksi Tuhan di atas bumi ni. Saksi Tuhan di atas bumi ni kata orang ni baik atau tidak. Ada. Dia Tuhan buka Rusia tak molek, orang tahu belaka, orang bakat bertutur, bakat berkecek semua kata orang jahat, dia ni karuk, dia ni dia panggil apa gitu. Maka mulut orang duk kecek tu jahat karuk saksi dah tu. Nah, dia orang duk kecek lagu tu belaka hak tu Nabi kata apa? Wajabat Nabi kata. Nah, ketika orang usung mayat maka orang lain bakat duk muduh dia padai ni mati padai lah dia karuk jahat orang panggul tu. Maka Nabi dah dengar dia betul lagu tu. Nah, maka Nabi tu wajabat wajib neraka. Nah, sebab tu kalau Tuhan tudung ni nikmat besar saudara semua. Nah, kadang-kadang dia panggil pun bukan nikmat biasa dak, nikmat pucuk besar. Nah, Tuhan tudung kejahatan kita ni. Nah, lagi pula wa ghinahu anka ma'a faqrika ilai. Dan ambil tahu secara yakin tentang kayanya maha kayanya Tuhan daripada kita. Tuhan tak berhajat apa daripada kita. Tuhan tak ada dapat faedah apa daripada kita. Walau kita semaya banyak mana pun Tuhan tak tambah dak. Bukan kata dulu tu tak mulia mana, tapi dengan sebab hamba dak sembah dia, ya kemulia dak. Nah, Tuhan ada patullah ya. Sama ada kita ibadat tak ibadat, Tuhan mulia lagu mana, mulia lagu tu lah. Dan Tuhan tak berhajat kepada ibadat kita kepada dia. Nah, Tuhan tak berhajat dia panggil apa buat kita, taat kita kepada dia dak. Dan Tuhan tak jadi apa ni, tak jadi lekeh, tak jadi hina dengan sebab orang belaka yang belaka dak. Nah, ada. Jadi ambil tahu cara yakin maha kayanya Tuhan daripada kita serta berhajat kita, sangat-sangat berhajat kita kepada Allah. Nah, ada dia. Sungguh kita berhajat benar-benar kepada Allah. Nak makan berhajat kepada Allah, nak tidur berhajat kepada Allah, nak sembuh daripada penyakit berhajat kepada Allah, nak akak bala berhajat kepada Allah, nak apa saja semua berhajat kepada Allah belaka. Nah, tu dia. Nak nyawa berhajat kepada Allah. Nah, ada. Lekat benda tekak nak lepas berhajat kepada Allah. Bapa yang makan pula nak kunyak nak hancur berhajat kepada Allah. Lepas tu lepas pada makan dah nak tubik pula ni berhajat kepada Allah. Nah, ada. Kalau gitu setiap masa kita berhajat kepada Allah. Sama ada kita nak dapat benda baik-baik ataupun nak tolak benda jahat-jahat. Nak masuk benda baik-baik dan nak buat benda-benda yang menyakiti. Semua. Nah, ada. Lepas tu dia tanya kita. Nah, dia tanya mana? Aina alimun bi rabbi? Maka di mana orang hak kenal Tuhan sungguh duk mana Ada ke dak ni? Dia tanya kita. Nah. Lepas tu aina khaifun min dzambi? Maka ada ke dak orang takut pada dosa dia? Mana duk mana orang takut pada dosa? Duk mana manusia yang sungguh-sungguh takut daripada dosa dia buat? Duk mana manusia tu? Ada. Lepas tu aina masrurun biqurbih?
Patut mana orang yang sangat gembira sukanya apabila dia kerapat dengan Tuhan. Mana orang tu duk mana? Buat dia rapat dengan Tuhan kau suka. Kau gembira, kau seronok, kau tenang jiwa dia. Nah, rapat dengan Tuhan ni bukan rapat masafah, bukan masa dia panggil dekat gitu ukur, ukur kilometer dak. Rapat dia panggil apa? Rapat dia panggil sebuah dia panggil maknawi. Patu aina masyrulun bi zikri. Maka di mana orang-orang yang kerja buat ya sebut Tuhan di mana? Di mana orang tu? Orang yang sentiasa sebut Tuhan semua di mana orang tu? Dia paling tanya kita. Tu. Maka saudara semua di sana ada seorang ulama besar nama Malik ibn Dinar. Dia kata siapa tak ada berasa sedap ketika dia baca Quran. Siapa yang tak berasa manis, berasa sedap ketika dia baca Quran dan ketika dia sebut Tuhan, bahkan dia berasa sedap nak dengar tutur kata hak manusia duk tutur. Sebab Quran kalamullah. Bila kita baca seperti kita kecek dengan Tuhan dah. Tiba-tiba kita tak sedap kecek dengan Tuhan. Dia sebut Tuhan pun supa, tak sedap. Tapi bila manusia kecek, sedap dengar. Seronok kita nak tu semua, nak duduk dengan tu. Tu. Ke masjid dengan makna, mai ke masjid tak minat, Quran tak minat, sebut Tuhan tak minat. Tapi bila pergi masalah buah ramai yang minat. Maka siapa-siapa yang duduk lagu ni, faqada kullu amali. Maka ia hilang habis amal baik yang dia buat hancur habis. Tak ada harga. Tak ada harga. Dengan makna Tuhan tak terima tu. Sebab tu ia tak berkesan apa. Sebab amal dia berkesan ni, dia Tuhan terima dia berkesan. Lepas tu wa umiya qalbuh, wa amiya qalbuh, dan telah buta mata hati dia. Lepas tu wa dayya'a umurah, dan dia mensia-siakan umur dia sepanjang dia hidup. Tak guna apa. Sebab kita ni gini, kita suka duduk dengan orang yang kita apabila kita duduk sedap. Tak kita nak duduk lagu tu. Sebab tu keleng apabila kita bersaing. Saing kita ramai. Orang panggil 10 orang ekor, kita ramai saing kita. Tapi lah ramai-ramai tu ada seorang dua je. Kita sedap dengar dia. Berpi luar nak pergi jumpa ya. Berpi lagi makan pun lagi dengan dia. Tu dia. Sedap dengar dia. Jadi berpi kecek jadi tukar kita ataupun dia panggil boleh duduk. Hak lain bukan beci bukan apa tapi saing gitu saja. Dia panggil apa tak ada. Atau berkecek style dia panggil tak ada. Bukan sekali dah lagu tu perasaan. Tu. Maka ni pun serupa juga. Serupa juga. Jadi kecek pe manusia dengan kecek pe Allah. Kecek manusia depan teteh buah agama hal dua ayat berita hal Tuhan ni apa semua. Ataupun kecek Tuhan ialah baca Quran dan orang panggil apa? Sebut Allah. Sebab tu orang yang sapa dengan Tuhan, orang yang jauh-jauh daripada hamba Tuhan, dia seronok apabila dia baca Quran. Dia seronok apabila dia sebut Tuhan. Bahkan dia suka duk dengan baca Quran, dia suka duk sebut Tuhan lebih daripada orang panggil majlis yang dia munduk ramai, orang dia riuh, dia mau tak bangun. Tak pasal nak hidup dia. Dari seminggu lepas saudara semua saya dengar daripada Habib Ali Jafri dalam YouTube. Dia duk cerita tentang seorang ulama ahli Quran. Nama Syekh Ahmad Aiwad, kalau tak silap, orang Mesir. Dia ni telinga berat. Ketika dia tua kat mati tu jadi berat telinga, tak dengar. Bawa pihak kecil kena jerkah. Dan dia ulama qiraat. 10 atau 14 qiraat. Ulama besar, ulama Quran. Maka bawa pihak pergi ziarah dia kena menahung. Apa khabar? Nahung dah. Tak jadi lagi dia kena ada orang tepi dia pula menahung di telinga dia. Apa khabar? Hamba telinga berat nak kan.
Nah, ada dia alhamdulillah jawab. Akak suara dia apa muka dia berat telinga. Tiba-tiba satu hari itu Syekh Ali Jafri raya, Habib Ali Jafri, dia terjadi dengan seorang syekh daripada Syria. Nama syekh Al-Hamami. Dia tua, Sawakoh. Tapi dia nak pergi ijazah. Nak syekh ai waktu ijazah ke dia. Dia nak baca syekh dengar, lepas tu syekh tu dia panggil beki. Baca dia kalau ada salah. Jika Allah betul apa, tak apa, ku izin kau membaca. Ku ijazah gitu. Gi payah nahu orang wagi ni. Syekh, ada seorang orang besar mari nak baca kelewong itu. Ya, hai, tak dengar. Nah, bodoh dengar apa je apa telinga ni. Ya, baca. Baca. Maka Syekh Hamami ya baca gitu, burung baca. Nah, supaya bisik baca. Nah, bawa baca sudah Pak. Syekh Iwak ni yang berat telinga ni. Masya-Allah baca comehnya. Nah, dengar seka-seka. Sebab apa? Sebab hidup dengan Quran. Tapi kalau biasa tak dengar kalau biasa. Kena berjuri melahong baru dengar. Tapi kalau baca Quran suara ke apa dia dengar. Dengar sutih-sutih. Ni dia panggil apa? Luar biasa yang Tuhan beri ke dia. Sebab apa? Dia hidup dengan Quran. Suka dengan Quran. Nah, ada. Siapakah Syekh Mahyudin Al-Kurdi, ulama Suriah yang terkenal. Apabila kita kelih muka ya, kita ingat ke sahabat. Kita ingat orang yang dengan sahabat, orang ulama tabi'in. Sebab apa? Kita tak nak ke dunia langsung. Duk ini. Tu dia duk. Saudara semua hari tu orang jaizah kalau panggil bahasa gapo ni panggil wilu qiyatiyut gitu. Orang nak ikram, nak mulia ahli Quran yang kira 14 yang terkenal yang ada ijazah tapan Nabi. Tasalsul yang kutimal syekh apa gitu. Dusun yang masa tu orang panggil 7 orang masa saya ada. Nah 7 orang. Kau terkenal padahal bukan 7 orang tu ramai lagi, tapi yang terkenal pucuk yang tua-tua karamat tu 7 orang ni. Maka Syekh Mahyudin Al-Kurdi ni dia duduk hening dia di mata berjarak apa gitu. Dah kelih ya Pak. Kita ingat sahabat lagu ni berkali. Marilah hati kita automatik main lagu tu. Gapo dia kata? Dia kata satu ayat daripada Quran lebih daripada syurga semua dia kata. Allahu akbar. Nah, satu ayat aku boleh baca ayat Quran sepatah seayat aja. Maka nikmat ni lebih besar daripada aku masuk syurga lagi. Zuk dia dengan Quran, sedap dia dengan Quran. Tapi pada 90 tahun dengan Quran. Mula ngajar Quran pun satu malam siapa aku belah malam. 2 jam dia tidur buti. Lagu tu dah siapa dia mati. Saya Mahyudin Al-Kurdi. Nah, dia suka duduk dengan Tuhan. Nah, itu dia saudara semua. Maka kita usahalah. Nah, walaupun kita tak boleh siapa pekat mereka, tapi we ada dalam hidup kita habuai sebut Tuhan. Habuai ada orang panggil habuai sebut. Hak ni hak kita buat ramai-ramai atau email buat bagi jemaah dan setiap pagi orang panggil kita buat selawat ataupun itu. Hak tu hak buat ramai-ramai. Dan kita ikut comel yang baru. Hak kita sore kita ni. Duduk di rumah, tengah jalan ke mana, we ada dalam hidup kita. Nah, ada. Maka pada minggu dulu tu kita tanya kata siapa tu yang nak orang panggil apa hawa sebeh hak orang panggil apa hawa bila tu. Jadi wasbeh kita ada wasbeh ni, wasbeh hak tali tu. Nah, orang panggil jangan tahu lah ya comel. Hak tu kita buat guna ke dia lepas maya gapo. Tapi hak pasal bila lepas so ya aku naik pah ni. Hak ni hak kita nak banyak-banyak. Nah, lepas tu kita guna ketika kita berjalan lagi malam bila nak ketika naik motor, naik kereta ataupun ataupun berjalan lagi patah apa, kita boleh buat lagu tu. Kita nak jumlah banyak-banyak nak 500, nak 1000 ikut kita nak. Nah, maka ni kita buat tu. Pak ya tak apa ke? Nah, hari ni pagi kita ambil 300. Tengah hari lagi aku nak 200 pula. Kita sambung sama nak sampai 500. Hari petang lagi nak 200 punya. Di malam 3 cukup 1000. Ya kau sampai pagi. Nah, tu. Lepas tu ada saudara kita ada buat ada amal ada, alhamdulillah. Jadi dia kata beza teruklah dengan wasbah tu. Dua wasbah bukan tak semangat dah. Tapi dawah ni lebih semangat lagi. Sebab apa? Sebab tak suka-suka nak dapat lebih pada tu. Kadang-kadang buat wasbah payah cacuk je berapa ratus aku 200 300 jadi cacuk. Hak tu buat lemah semangat. Tapi hak ni pak ya aku tetap. Kadang-kadang kelih pak. Nah, naik motor ya. Nah, dia pergi kedai saya naik motor pergi beli berapa nasi pagi hari ni atau pergi beli lagi buah minyak saya naik perang dalam tahta motor tu pergi perang
Kelih pada rumah kelih mari pak Allah. Aku 900. Allahu akbar 900. Nah tu. Jadi dapat aku jumlah dengan dia panggil apa? Tak suka-suka, maka semua tu baik bagi kita. Nah, tu. Maka malam ni kita boleh dia panggil separuh dulu. Boleh separuh dulu. Nah, sebab dia panggil petai tani, dia molek dia panggil kita pergi berjalan, maka beli mari. Nah, ada dalam tak apa ada 40, ya asal ya 40 lebih. Asal tu 40 lebih. Lepas tu dia mula ambil setengah-setengah saat itu, maka tak apa. Dan maka siapa nak ambil dulu pada malam ni. Lepas tu hak yang tak boleh lagi, tak boleh terima lagi, bayar kata nak, pak apa kita dia panggil apa hari minggu depan pula insya-Allah. Nah, tu. Ambil itu bagi. Dah apa dia ambil dia tak nak buat tu. Ya buat. Ada ya. Insya-Allah azan nak buat insya-Allah. Lepas tu kalau mula buat dia panggil bahasa seronok guna. Nah, ni sagi ni jabis lagi ni jabis lagi. Nah. Ya ada hari tu, ya ada siada tekep apa ya gitu. Balik tina apa Latina tu? Apa Latina? Berapa? 3 orang. Ambil bagi 3 orang. Ya saya support tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Dah tak ada apa dah? Habis dah? Sudah ada? Tak ada apa dah?